Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Jom belajar sama cikgu. Tajuk video pada kali ini ialah kepentingan imunisasi. Objektif pembelajaran menjelaskan tentang kepentingan imunisasi, keimunan pasif dan keimunan aktif. Kriteria kejayaan yang pertama, menyatakan maksud imunisasi. Yang kedua, membezakan keimunan pasif dan keimunan aktif. Yang ketiga, menerangkan amalan yang baik ke arah keimunan yang mantap. Sekarang kita akan lihat apakah kepentingan imunisasi. Imunisasi merupakan suatu usaha untuk memberikan daya tahan secara aktif pada bayi, kanak-kanak dan orang dewasa terhadap penyakit tertentu dengan memasukkan vaksin. Mungkin ada di kalangan kita bertanya, adakah vaksin selamat? Ya, vaksin selamat. Vaksin yang digunakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia telah dinilai mengikut keperluan piawaian antarabangsa terlebih dahulu. Jom kita lihat apakah maksud vaksin. Vaksin mengandungi antigen yang diperoleh dari sebahagian atau keseluruhan struktur virus atau bakteria yang telah dilemahkan atau dimatikan. Antigen tersebut berfungsi untuk merangsang sistem imun tubuh membentuk keimunan terhadap jangkitan penyakit tertentu. Oleh sebab itu, bayi perlu disuntik dengan jenis vaksin yang berbeza. Sebentar lagi kita lihat apakah rancangan pemvaksinan di Malaysia. Kita akan lihat beberapa jenis vaksin yang diberikan di dalam rancangan pemvaksinan di Malaysia. Yang pertama ialah BCG. BCG ialah Bacillus Calmette-Guerin, iaitu vaksin yang memberi perlindungan terhadap tuberkulosis, iaitu penyakit batuk kering. Yang kedua ialah DTaP, iaitu kombinasi difteria, tetanus dan pertusis. Tertusuk paku berkarat memang dapat menyebabkan anda terkena tetanus atau kancing gigi. Namun, tetanus terjadi bukan kerana karat pada paku tersebut, tetapi racun daripada bakteria Clostridium tetani yang masuk ke dalam luka dan tersebar melalui pembuluh darah. Seterusnya ialah MMR, iaitu measles, campak, mumps, beguk dan rubella. Rubella dikenali sebagai German measles dan dicirikan dengan bintik-bintik ruam merah. Pernahkah anak-anak murid cikgu dengar perkataan HPV? HPV ialah Human Papilloma Virus. Vaksin ini hanya untuk remaja perempuan 13 tahun. Dos kedua diberikan dalam tempoh 6 bulan selepas dos pertama. Vaksin ini diberikan untuk mencegah kanser cervix. Sekarang kita akan belajar keimunan pasif dan keimunan aktif. Okey, keimunan boleh dikelaskan kepada dua jenis. Ingat, belajar dua jenis, iaitu keimunan pasif dan keimunan aktif. Kedua-dua jenis keimunan ini diperoleh secara semula jadi atau buatan. Maksudnya apa? Maksudnya keimunan pasif ada dua, iaitu semula jadi dan buatan. Begitu juga dengan keimunan aktif ada dua, keimunan aktif semula jadi dan juga buatan. Kita lihat dulu keimunan pasif. Okey, pasif ya. So, badan memperoleh antibodi daripada sumber luar. Apa maksud sumber luar ni? Okay, maksudnya badan tidak menghasilkan antibodi. Kita dapat antibodi daripada sumber luar. Okey. So, keimunan pasif sebagaimana yang disebutkan tadi ada dua, iaitu semula jadi dan juga buatan. Kita lihat dulu keimunan pasif semula jadi. Apa maksudnya? Ianya terhasil apabila anak mendapat antibodi daripada susu ibu ataupun darah ibu yang merentasi dinding plasenta semasa dalam kandungan ya. So, keimunan adalah sementara sahaja
okey, ataupun singkat kepada bayi, iaitu dalam tempoh beberapa bulan pertama selepas dilahirkan. Baiklah, kita lihat, ni penting bagi semua pelajar, graf keimunan pasif semula jadi. Bawah ni ialah masa ataupun minggu. Yang di sebelah kiri ni, okey, paksi Y ni ialah kepekatan antibodi dalam darah. Okey, mula-mula nampak graf ni meningkat. Okey, kepekatan antibodi meningkat sehinggalah mencapai apa? Mencapai aras keimunan. Okey, selepas dia mencapai aras keimunan, kemudian apa yang berlaku? Okey, selepas itu kepekatan antibodi dalam darah menurun. Okey, jadi itulah maksudnya keimunannya hanyalah sementara sahaja. Nampak selepas ni keimunan ataupun kepekatan antibodi dalam darah menurun. Kita lihat keimunan pasif buatan. Apa maksud buatan ni? Terhasil apabila antiserum disuntik ke dalam badan pesakit. Okey, antiserum melawan patogen tersebut tanpa mengganggu sistem keimunan pesakit. Antiserum ialah darah cecair jernih yang mengandungi antibodi untuk mencegah penyakit. Keimunan adalah segera, tetapi hanyalah untuk sementara. Okey, contohnya apa? Okey, dekat sini ni ialah contoh antiserum ya. Mungkin ada pelajar yang belum jelas antiserum ni macam mana terhasil. Okey, contohlah ada pesakit ni nama dia Ali. Ini bukan nama pesakit sebenar. Kita bagi contoh saja. Ali ni dia kena penyakit tetanus. Okey, tetanus ataupun kancing gigi. So bila dia dapat penyakit, alright. So setelah dia sembuh, doktor akan ambil darah Ali ni. Okey, doktor akan ambil darah Ali. Darah dia dah memang ada antibodi dalam tu ya. Dan cairkan darah tersebut, darah itu akan menjadi antiserum. Okey. Darah Ali tadi yang dah terkena penyakit tetanus tadi tu sebenarnya dah ada antibodi. So bila Abu pula, ni bukan nama sebenar ya. Abu pula dapat penyakit yang sama iaitu tetanus. Okey. Doktor akan ambil antiserum tadi ni suntik ke dalam Abu. Okey, jadi secara tak langsungnya Abu ni telah pun mendapat antibodi daripada antiserum yang telah disuntik tadilah. Okey, jadi apa yang berlaku? Antibodi ni akan melawan patogen yang menyebabkan tetanus dan dapatlah keimunan yang segera dan sembuhlah ya, tetapi sementara. Okey, ini dia punya graf keimunan pasif buatan. Apa maksud ni? Okey, ini ialah suntikan yang pertama. So, kepekatan antibodi meningkat sehingga satu tahap dia akan menurun. Okey, nampak graf ni menurun. Okey, diberi pula suntikan kali yang kedua. So, meningkat kepekatan antibodi meningkat, naik ke atas sampailah aras keimunan, kemudian dia akan menurun. Okey, segera dan juga sementara keimunannya. Sekarang kita akan belajar pula keimunan aktif. Okey, apa maksud keimunan aktif ni ya? Badan menghasilkan antibodi sendiri apabila dirangsang oleh antigen. Okey, pelajar ingat lagi tak antigen tu apa antigen tu ialah jasad asing ataupun bahan bukan daripada badan sendiri. Contohnya patogen. Okey, patogen tu contohnya bakteria, virus dan lain-lain ya. So, keimunan aktif ni ada dua juga macam pasif, iaitu semula jadi dan juga buatan. Kita lihat keimunan aktif semula jadi. Sebagaimana namanya semula jadi tu ya. Terhasil selepas seseorang sembuh daripada serangan penyakit. Keimunan ini berpanjangan selepas jangkitan. Ni tengok ni budak ni dah terkena jangkitan penyakit ya. Sekarang kita lihat yang graf yang bawah ni bukan graf yang putus-putus. Semasa jangkitan pertama, antibodi yang dihasilkan disimpan dalam badan adalah rendah dan tidak mencapai aras keimunan. Apa maksudnya ni? Okey, semasa suntik jangkitan pertama, antibodi ni dihasilkan oleh badan kita tapi tak capai lagi aras keimunan. Ni nampak aras keimunan dekat sini. Okey, garisan biru. Okey, kat sini ialah aras keimunan. Maksudnya masa jangkitan pertama antibodi dihasilkan
tapi tidak mencapai aras keimunan. Maksudnya kita boleh dapat penyakit tersebut untuk kali yang kedua. Okey, selepas jangkitan kedua, kita dapat lagi penyakit yang sama. Jangkitan kedua, antibodi yang dihasilkan melebihi aras keimunan dan keimunan pun dicapai. Okey, baguslah. So maksudnya apa? Bila dah capai aras keimunan, kita tidak akan lagi kena penyakit tersebut. Kita lihat keimunan aktif buatan. Okey, terhasil apabila vaksin yang mengandungi patogen yang mati ataupun lemah. Bukan patogen yang hidup. Kalau patogen yang hidup, memanglah kita dapat penyakit tu Patogen yang mati atau lemah dimasukkan ke dalam badan. Maka apa yang berlaku? Sistem keimunan kita akan bergerak balas menghasilkan antibodi. Okey, keimunannya berpanjangan selepas jangkitan. Ini contoh vaksin boleh nampak di sini ada contoh vaksin. Alright. So ada juga dua suntikan dekat sini. Tengok suntikan vaksin kali pertama. Nampak kepekatan antibodi dalam darah meningkat. Gerang ni meningkat kat sini, meningkat. Lepas tu dia stabil kat sini Okey, meningkat. Ini suntikan kali pertama. Dah capai aras keimunan belum? Belum. Ini aras keimunan yang garis putus-putus biru. Jadi suntik kali yang kedua pula kat sini. Bila suntik kali kedua, kepekatan antibodi meningkat. Nampak graf ni naik, meningkat sehinggalah melebihi aras keimunan. Ni dah lebih aras keimunan. Okey. Jadi kalau dah suntik kali pertama tadi belum capai, bila suntik kali kedua dah capai aras keimunan. Okey. Jadi kita tak kenalah lagi penyakit yang tersebut sebab kita dah mencapai aras keimunan. Badan dah imun dah dengan penyakit tersebut. Keimunannya berpanjangan selepas jangkitan. Okey, ini yang penting iaitu antibiotik. Ni ramai. Okey, sama ada anak-anak murid ataupun mungkin juga di kalangan dewasa yang tak nak habiskan antibiotik yang diberikan oleh doktor. Kita mesti habiskan dalam tempoh yang ditetapkan oleh doktor. So antibiotik yang kita makan akan dikumuh keluar daripada badan kita dan dosnya akan berkurangan. Alright. Jadi kita perlu mengambil dos antibiotik pada masa yang ditetapkan. Alright, supaya aras antibiotik sentiasa optimum. Baiklah, kita lihat sistem keimunan yang mantap. Macam mana ni sistem keimunan yang mantap ni? Badan manusia dilengkapi dengan pelbagai sistem, termasuklah sistem keimunan. Okey, untuk melawan penyakit Apabila berlaku ketidakseimbangan dalam badan atau terlalu banyak toksin, racun sistem keimunan kita akan menjadi lemah. Jadi apakah punca sebenarnya sistem keimunan menjadi lemah ni? Kita kena tahu supaya kita dapat elakkan. Okey, apa? Yang pertama apa? Terdedah kepada pencemaran udara. Alright. Ni terdedah pada pencemaran udara. Yang kedua, terdedah kepada pestiside. Pestiside tu apa? Racun serangga. Siapa yang bekerja di ladang yang terdedah pada racun serangga ni, tolong pakai mask pelindung muka yang berkualiti yang sesuai dengan racun serangga ni. Mengalami tekanan perasaan, rupanya stres. Mengalami tekanan perasaan juga menyebabkan sistem keimunan menjadi lemah. Cepatlah kita dapat penyakit. Okey, elakkan stres. Dan last sekali, pengambilan gula secara berlebihan. Ni gula-gula, makanan-makanan yang manis menyebabkan sistem keimunan kita menjadi lemah. Alright, dan senanglah diserang penyakit. Baiklah, kita mesti lihat pula amalan yang menguatkan. Yang lemah tadi kita kena belajar. Yang menguatkan sistem keimunan pun kita kena belajar. Okey, sebab untuk kita mengambil tindakan. Yang pertama, mendapat rehat dan tidur yang mencukupi. Jangan asyik main game saja. Pukul 1 pagi, 2 pagi baru nak tidur. Okey, sebaiknya pukul 10, 11 tidur dan dapatkan rehat serta tidur yang cukup. Yang kedua, beriadah dan menghirup udara yang segar. Alright, pagi-pagi, awal-awal pagi dan juga waktu petang adalah masa untuk kita beriadah. Okey, tidak merokok. Ini penting, dan tidak juga terdedah kepada asap rokok. Ni rokok ni membahayakan kesihatan ni semua orang tahu, dan tolonglah jangan hisap rokok. Dan last sekali, melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala untuk kita mengetahui tahap
kesihatan kita. Jom kita tengok nombor ni. Pelajar-pelajar tolong hafal tau. Formulanya, KPA sangat best. K keimunan, P pasif, A aktif, sangat semula jadi dan best buatan. Ingat ya, keimunan pasif dan keimunan aktif diperoleh secara semula jadi ataupun buatan. Cikgu harap pelajar faham dengan penerangan cikgu. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.